Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, bagi saya sahabat semua, apa yang saya baru saja tonton di Dewan Rakyat ini amat-amat memalukan. Bukannya isu rakyat yang mereka naikkan, bahaskan sahabat semua, tetapi menunjukkan betapa hitamnya, betapa busuknya hati pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, khususnya timbalan Presiden PAS ini, dengan memainkan dan juga mempersoalkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini masuk tahun yang ketiga masih tidak mengambil gaji. MP PAS ini tidak senang hati dan menunggang isu ini dengan menggunakan alasan agama dan sebagainya. Sesuatu yang amat-amat memalukan sahabat semua, mempunyai pemimpin seperti ini. Adakah mereka bangga dengan seorang ketika mereka menjadi kerajaan PAS dan Perikatan Nasional? Ya, seorang yang dilantik sebagai duta khas, tidak melakukan apa-apa kerja tetapi menerima gaji ya sebagai ataupun sama taraf ya dengan menteri-menteri yang lain. Apa sumbangannya? Duduk termenung membuat gunung tetapi menerima gaji puluhan ribu sahabat-sahabat semua. Adakah itu yang dibanggakan oleh pemimpin daripada PAS ini sahabat semua? Jadi saya mau membawakan Anda untuk mendengar betapa sombong, angkuh dan bodohnya pemimpin daripada parti PAS ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar bagaimana mereka secara sombongnya membuat menyindir perkara ini. Terus berjalan dengan baik, tidak mengganggu ekonomi, terutamanya daripada pihak-pihak PKS. Kubang Krian. Terima kasih. Saya menyokong apa disebut perlunya satu kajian terperinci. Data yang ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa Menteri Tan Bun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online ni. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada ni berselindung, kami pun tak ambil gaji, menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow. Lebih hebat. Saya tak tahulah. Urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul. Tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, JLIC. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, datang apple depan dia. Macam tu. Berapa ramai orang ataupun avocado terus jatuh. Nah, ini susahlah kita. Jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh Kubang Krian, saya tak tahu, saya minta Yang Berhormat sendiri jawablah. Soalan yang dibangkitkan oleh Kubang Krian. Wabila Rod boleh mencelas sedikit. Sila Pak Sugudam. Terima kasih Wabila Rod. Saya telah meneliti perbahasan Wabila Rod sebagai Ketua Pembangkang lebih sekitar 40 minit. Banyak perkara yang dibangkitkan. Daripada hemat saya, artinya seolah-olah macam tidak ada benda yang baik dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu. Jadi saya ingin bertanya, ada beberapa perkara sebagai contoh. 13 bilion jumlah sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah berbanding 10 bilion tahun ini memberi manfaat kepada 9 juta penerima. Saya rasa itu baik.
Satu contoh lagi, 2.78 bilion jumlah subsidi bantuan dan insentif untuk pesawah dan nelayan meningkat berbanding 2.6 bilion sebelum ini. Saya rasa itu pun baik. Boleh bagi komen tentang ini. Terima kasih. Lalu minta tanya sikit. Terima kasih. Alright, sahabat-sahabat semua. So itu dia sebentar tadi ya, hujah-hujah, persoalan. Begitu senangnya ya mereka mempermainkan ataupun menggunakan hujah mereka ini dengan menyindir, apatah lagi menggunakan agama ya, sehingga konon mungkin ya, mereka menganggap Datuk Seri ini sebagai malaikat. Adakah ini sikap sebagai seorang ulama, sahabat semua? Sebagai seorang ustaz, sahabat-sahabat semua, menunjukkan betapa apa yang keluar daripada mulut mereka itu tidak menunjukkan sikap gelaran yang ada pada mereka. Ditambah pula dengan apa yang dijawab jawaban daripada ketua pembangkang ini. Katanya jangan terima allowance. Memang Datuk Seri Anwar tidak menerima sebarang allowance dan gaji. Yang dia terima hari ini adalah peruntukan ya, dia sebagai ahli parlimen, yang mana semua ahli parlimen kerajaan dan kerajaan mendapat ya, kecuali lah pembangkang yang telah pun menolak peruntukan ahli parlimen itu, menolak MOU secara bulat-bulat dengan menunggang kononnya ya MOU itu melanggar perlembagaan. Kalau kita lihat, saya sendiri pun membaca dan meneliti, walaupun kita ini rakyat kebanyakan yang tidak juga tahu sangat berkaitan dengan perlembagaan, tapi saya baca tidak ada satupun yang dikatakan melanggar perlembagaan di sana. Jadi ini antara perkara-perkara yang agak memalukan kita, sahabat semua. Seorang ulama timbalan Presiden Parti PAS mempermainkan gelaran-gelaran seperti ulama seperti malaikat dan sebagainya, hanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menerima gajinya sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, dan juga allowance sudah dinyatakan dia juga tidak terima ya. Dan dia juga kembalikan allowance yang pernah ada dimasukkan ke dalam akaun beliau. Dan macam mana Datuk Seri Anwar makan? Dia makan dengan adanya peruntukan ahli parlimen. Itu ya yang kita boleh anggap sebagai 15,000 sebulan. Itu sajalah. Jadi kalau benarlah sombong dan angkuhnya ketua pembangkang dan juga timbalan Presiden PAS ini, ya jangan ambil gaji. Ya jangan ambil gaji sebagai ketua pembangkang. Kenapa hari ini masih mengambil gaji ataupun allowance sebagai ketua pembangkang? Kalau benar kamu mau katanya makan dengan apa? Coba kita cabar ketua pembangkang larut ini, Hamzah Zainuddin yang sombong angku ini. Sepanjang 40 menit kita mendengar perbahasannya, tidak ada satupun yang memberikan cadangan apa-apa, semuanya hanya menyerang kerajaan, menyerang itu ini dan sebagainya. Membina mereka seakan-akan mereka yang paling hebat dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ketika mereka menjadi kerajaan, sahabat semua? Minyak disorok oleh anak kepada Hamzah Zainuddin ini, dan sekarang ini masih dalam pendakwaan dan sebagainya. Ya, tim pengurusi Perikatan Nasional didakwa kerana apa? Kerana terlibat dalam salah guna kuasa dalam kes skandal Jana Wibawa. Pemimpin-pemimpin mereka, ya, Menteri Besar Kedah didakwah kerana menghina dan juga memperlekehkan yang di Pertuan Agong. Menteri Besar Perlis sekarang ini didakwa, disiasat, begitu juga dengan anaknya, sahabat-sahabat semua. Kelantan, jangan cakap Kelantan, 35 tahun masalah air bersih pun tidak dapat diselesaikan. Hari ini mereka berada di dalam Dewan Rakyat, bercakap seolah-olah mereka lah hero, mereka lah pejuang. Hakikatnya, sahabat semua, ketika mereka menjadi kerajaan, apa yang berlaku kepada rakyat di kebanyakan di dalam negara kita. Parlimen didaruratkan, ditutup dan sebagainya. Kerana itulah banyak skandal Jana Wibawa. Hilang rakyat pula kehilangan pekerjaan, punca pendapatan kerana dikunci, dikurung di dalam rumah. Inikah yang mereka lakukan ketika mereka menjadi kerajaan, sahabat semua? Hari ini mereka mempersoalkan seolah-olah mereka lah yang terbaik semasa menjadi kerajaan. Hakikatnya mereka seperti tin kosong. Apabila diketuk, sahabat semua, bunyinya kosong, bunyinya kuat, tetapi tidak ada apa-apa. Itu pandangan saya kepada pemimpin-pemimpin pembangkang, kepada timbalan Presiden PAS yang sombong lagi angku menunggang isu agama
untuk menyindir Perdana Menteri kita hanya kerana beliau tidak menerima mengambil gaji, kerana memikirkan dan juga mahu untuk berjimat cermat dalam belanjawan negara. Tapi ketika mereka menjadi kerajaan, sahabat semua, sekali lagi ya, kabinet mereka adalah satu kabinet yang besar dalam sejarah dan ada di antara duta-duta khas yang tidak pun melakukan kerja, hanya tidur makan gaji buta, tetapi menerima puluhan ribu gaji bertaraf menteri, sahabat-sahabat semua. Ini perkara yang tidak boleh dipertikaikan. Ini adalah fakta dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.